Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man ittaba'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu bin nawajih atau kama qala Rasulullah sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan dan pengurusan masjid yang diketuai oleh Yang Mulia Datuk Pengurusi, Malan Pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, staf para pegawai masjid, para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, jamaah maghrib rahimakumullah taala sekalian. Marilah sama-sama kita buat kesekian kalinya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kurniaan yang diberikan kepada kita. Lebih-lebih lagi kita bersyukur kerana nikmat yang diberikan itu dapat kita pergunakan untuk kebaikan, khususnya dalam beribadah yang bersifat khusus seperti solat dan dapat dilakukan berjamaah ataupun ibadah-ibadah umum seperti amal-amal soleh yang lain yang kita peruntukkan, yang kita lakukan semasa kehidupan kita di dunia ini. Semua itu tuan-tuan tak mungkin kita dapat sekiranya tidak ada ihsan dan kasihan belas serta kurniaan Allah Ta'ala kepada kita. Itu Allah Ta'ala dengan sifat maha pemurah dan maha penyayangnya, Dia akan memberikan kepada kita nikmat, di mana nikmat itu jika dipergunakan untuk kebaikan maka kita akan dapat kebaikannya. Jika dipergunakan pada tempat yang tidak baik, maka menanggunglah kita akan balasannya di negeri akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan insya-Allah segala kurniaan Allah dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada kita agama Islam, dan agama ini merupakan agama yang benar. Di antara bukti kebenarannya ialah agama inilah yang senantiasa dicemburui oleh mereka yang berada di dalam kebatilan. Sebab itu hari ini kita tengok peperangan yang berlaku selain daripada kemanusiaan, ia juga bersifat kedengkian agama. Kerana Yahudi dan Nasara ini telah termaktub sejak azali, sejak sedia kala, telah dipeterikan oleh Allah Ta'ala akan hati mereka untuk dengki kepada agama Islam. Itu Allah sebut walan tarda ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sebab itulah saya kata tadi agama ini menjadi agama yang benar kerana dia didengki. Karena dalam sejarah manusia agama Islam lah yang paling banyak didengki oleh para pedengki-pedengki yang hidup. Walaupun Islam sebenarnya tidak ganggu orang, tak kacau orang, tetapi mereka selalu diganggu. Islam selalu diganggu, dan Islam apabila dia bangkit, dia menentang, maka pelbagai-bagai anggapan negatif diberikan kepada mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini apabila berlaku peperangan di antara Israel dan Palestin, maka kita dapatlah melihat corak sebenar pemikiran manusia dan hati manusia. Baik itu kita tengok hari ini, dapatlah kita lihat, kita nilai bagaimana keadaan seseorang itu, pemerintahan itu, negara itu, walaupun dalam keadaan berserban apa semua, tapi tidak menjamin hati yang tulen dan putih untuk membela agama. Ini kita dapat lihat pada hari ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bersyukur kerana kita menjadi penganut agama Islam,
dan dalam masa yang sama pula kita berada di golongan-golongan yang terpencil, yang sedikit, yang sentiasa menyokong kebenaran. Kerana Islam ni banyak, besar, luas, tapi pelbagai-bagai jenis sokongan yang ada. Jadi kita ni kalau boleh masuklah kita di kalangan golongan yang kecil, yang sedikit, tetapi itulah golongan yang diredai oleh Allah, lebih-lebih lagi di akhir zaman. Karena dalam kitab Ibnu Katsir dinyatakan bahawa akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun kepada golongan yang sedikit itu, yang kecil itu. Mereka ialah yang masih kekal mempertahankan agama. Yang lain semua sudah jual agama, khususnya kepada Dajjal yang turun. Jadi Nabi Isa berkata kepada kelompok yang kecil ini, Ibnu Katsir menukilkan dalam kitabnya Alamatul Qiyamah itu, maka dia kata bahawa kamu jangan risau, dia kata, kamu termasuk dalam golongan yang diridai oleh Allah dan akan mendapat ganjaran syurga yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Jadi hari ini tuan-tuan, kita masuklah golongan yang sedikit itu, walaupun menghadapi pelbagai-bagai cemuhan, dugaan dan ujian, kata-kata sinis negatif daripada orang, tetapi golongan yang sedikit itulah yang diridai oleh Allah Ta'ala dan mendapat balasan syurga. Golongan yang banyak, walaupun nampak Islamnya, tetapi kesemuanya itu tidak mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Ini penting yang kita memahami isu yang berlaku, dan kita merasa bersyukur kerana berada di dalam agama Islam dan juga berada di pihak yang sedikit ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah kita sambung pengajian kita dalam kitab kita, iaitu Terhumban ke Kawah Neraka, dan kita berada di muka surat 144. Dan nak sampai ke penghujung lah. 144 daripada 151, kan? 161 muka surat. InsyaAllah kita akan habis. Kita bermula 2019, kan? 2019. Tapi kita berhenti juga lah sebab ada PKP itu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umuri darani insyaallah minal aminin. Baik, kita masuk berada dalam kisah permintaan ahli neraka. Ya, permintaan ahli neraka kepada Allah Ta'ala setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini buku ini dia cerita benda yang telah berlaku, iaitu orang yang dah masuk dalam neraka, dan dia sampaikan pula kepada kita yang tak masuk lagi. Kan? So bila kita mengaji buku ini, kita kena ingat buku ini menceritakan benda yang dah berlaku, iaitu orang yang dah masuk dalam neraka. Dan kita tahu bahawa permintaan-permintaan mereka ini adalah malam ni permintaan yang kelima, tidak diendahkan oleh Allah. Dan kita mengaji ni pula, orang yang ada dalam masjid yang mengaji ni adalah mereka yang belum lagi masuk. Kan? Jadi maknanya janganlah kita cuba-cuba nak masuk, lepas tu nak buat permintaan macam mana yang dinyatakan dalam kitab ini. Confirm Allah tak lulus dia. So maknanya kita tak masuk lagi. Na'udzubillah, kita jaga masuk, dan kita janganlah duk berharap bila kita masuk kita boleh keluar. Seperti mana permintaan daripada mereka yang sudah masuk ini. Permintaan yang pertama, suruh keluar daripada api neraka. Permintaan kedua ialah permintaan yang pertama, permintaan yang pertama ialah Allah mereka minta, kata bahawa hidup mereka ini hidup dua kali dan mati dan mereka mengakui dosa-dosa. Mereka mengakui, minta keluar, minta ihsan Allah kerana mereka mengakui kesilapan mereka. Yang pertama. Yang kedua, mereka minta juga supaya Allah Ta'ala memberitahu pada apa kesilapan mereka yang telah mengetahui di atas dunia dulu. Mereka dengar tentang kebaikan, tentang Rasul, tapi mereka tak beriman. Mereka mengakui juga. Kemudian yang ketiga, minta tempoh masa, kan? Minta tempoh masa. Yang keempat, iaitu mereka janji bila keluar daripada neraka, mereka nak buat benda baik, nak kerjakan amal soleh. Kan? Mereka berjanji nak buat benda yang baik, tapi biasalah permintaan itu semua tidak diendahkan ataupun tidak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Dan permintaan yang kelima, kata pengarang kita, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Hantar balik ke dunia.
Agak-agak tuan-tuan, kalau kita hantar balik ke dunia, mereka tu buat amal ibadat ke? Kan? Dari segi logiknya tak buat dah. Dia buat pun 2-3 hari lah. Kan? Lepas tu kena goda sikit, kena ni sikit, syaitan datang balik, sama juga lah. Sebab tu Allah Ta'ala dia faham, dia tahu bahawa puak-puak ni hantar balik ke dunia pun sama je. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang rutin kita yang kita buat, rutin, kita mengaji rutin, kita berzikir tiap-tiap pagi rutin, buat boleh seminggu. Cuba 2 hari, sehari tinggal, 2 hari tinggal, 3 hari tinggal, lala hilang ke mana. Kan? Tambah-tambah pula kita dah pula anggap ini sunatnya, ini bukan wajib, lama-lama hilang. Jadi begitulah juga naik ke dunia pun sama juga lah, dia akan buat benda yang sama. Baik, dalam surah Al-Mu'minun ayat 106 hingga 107 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ini depa mengaku ni. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, kami telah dikalahkan oleh sebab-sebab kecelakaan kami, dan dengan itu menjadilah kami kaum yang sesat. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya mereka mengaku di hadapan Tuhan bahawa mereka ini telah dicelakakan oleh Allah Ta'ala atas sebab apa? Atas sebab keingkaran mereka untuk mengikut petunjuk ilahi. Mereka ada segala panca indera, akal yang boleh berfikir, mata yang boleh melihat, telinga yang boleh mendengar, hati yang boleh menilai, ada segala-galanya, tetapi mereka tetap dicelakakan. Kerana apa? Kesemuanya itu tidak dipergunakan untuk mengambil iktibar di atas kejadian-kejadian yang Allah pertontonkan di atas dunia ini. Kan? Sebab itu kita kena jadi orang yang Allah sebut wa idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Kita kena jadi orang macam tu. Apabila Allah pertontonkan, apabila disebut nama Allah, maka wajilat, jadi macam lembut hati kita. Jadi rasa macam seronok. Macam hari ni kalau kita tengok video kan, TikTok ke Facebook ke, tengok tentera Israel mati tu, rasa seronok. Ini saya rasa sungguh. Rasa masya-Allah wa tabarakallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun mereka juga manusia, kita juga manusia, tapi memandangkan apa punya mereka kedengkian kepada kita tu, kita rasa seronok tengok Israel tu. Setiap kali Israel kena tembak ke apa ke, rasa seronok. Jadi maknanya kita mengambil iktibar di dalam pengajaran ataupun kejadian yang Allah Ta'ala tunjukkan. Sebab itu saya kata tadi, hari ini tuan-tuan, kejadian yang berlaku di Israel itu bukan saja untuk Israel dan juga Palestin, tapi untuk umat Islam seluruh dunia, untuk menilai balik sikap kita, kelakuan kita. Kerana kita hari ini banyak dah terpesong, jauh sangat kita pergi. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Mereka ini disesatkan ataupun diralikkan, ghalabat ini diralikkan di atas sikap mereka juga. Kita hari ini macam-macam kita nampak Allah Ta'ala buktikan kebenaran agama Islam. Allah Ta'ala buktikan kebenaran Nabi kita kan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam, tapi ada setengah puak yang tak ambil peduli, yang tak kisah, yang masih lagi menyatakan alah itu hal depa lah. Itulah sebab dia kata dicelakakan oleh kami, dan oleh kerana mereka tak peduli dengan Allah Ta'ala, maka menjadilah kami kaum yang sesat. Allah kata sesatlah. So bila mereka sesat, masuk dalam kubur, masuk di dalam neraka, lalu mereka kata apa? Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Minta Allah Ta'ala keluar. Macam mana saya kata tadi, Allah Ta'ala pasti tidak akan melayan. Sebenarnya benda ini untuk kita tuan-tuan, untuk kita menilai balik supaya janganlah kita jadi seperti mana yang disebut oleh ayat Al-Quran ini. Ada orang yang masuk neraka, minta nak keluar tapi tak dapat, tak dapat sama sekali. Maknanya dalam neraka nanti akan ada orang yang akan minta kebenaran atau minta untuk keluar daripada neraka, serta kembalikanlah kami ke dunia. Kembalikan balik ke dunia. Setelah itu, kalau kami kembali lagi kan, fa in udna, jika kami kembali lagi, iaitu mengerjakan kufur dan maksiat,
fa inna zalimun, sesungguhnya kami orang yang zalim. Ini menarik tuan-tuan. Allah Ta'ala pedli kat kita. Hari ini tuan-tuan, kita tahu dunia duduk macam mana. Apa akan jadi kesudahan kepada dunia ni? Saya rasa majoriti tahu isu ini. Mana kita kemungkinan akan menghadapi peperangan dunia ketiga, kita akan menghadapi kesusahan-kesusahan, kita akan kembali macam-macam lah. Hari ini kita tengok perang di sana pun dah mula membesar, merebak. Kita tahu. Tapi tuan-tuan tengok berapa ramai lagi manusia yang masih ralik dengan dunia dia. Acara hiburan dengan acara hiburan dia, yang tak sembahyang dengan cara tak sembahyang dia, yang tak peduli kepada agama masih ramai, yang yang buat nohin ni kata orang, dengan keadaan persiapan negeri akhirat berapa ramai lagi. Sedangkan Allah sudah pertontonkan. Sebab itu ayat ini menarik, kata Ibnu Katsir, ayat ini iaitu dah orang neraka tadi, orang yang masuk neraka tadi, sekiranya dikembalikan ke dunia, kan, Rabbana akhrijna minha, sekiranya dikembalikan ke dunia, lepas tu duduk atas dunia buat maksiat juga, maka memang teruk betul lah, teruk berbenar lah. Dah duduk dalam neraka, kena siksa, kena segala-galanya, duduk atas dunia, balik atas dunia buat jahat lagi. Macam itulah maksud ayat Quran. So maknanya untuk kita yang duduk atas dunia, tengok dah dunia, tahu dah penghujung kita macam mana, tapi masih lagi duduk dengan, saya kata, hiburan dengan hiburan dia, yang galik dengan tak semayang, dia masih lagi dengan dunia dia tak peduli, maka dia kata apa? Fa inna zalimun, sesungguhnya orang yang zalim. Saya sebut pada tuan-tuan selalu kan, Allah menyebut banyak perkataan zalim di dalam Al-Quran. Sebab orang zalim ni banyak. Kita tengok orang kafir, satu-satunya sebab mereka dimurkai oleh Allah kerana kafir saja. Kalau mereka masuk Islam, selesai murka Allah, tak ada dah, habis. Tapi orang Islam, Allah murka atas beberapa sebab. Zalim, munafik, asi, apa lagi, nifaq, apa lagi, fasik, kan? Banyaklah sifat-sifat orang-orang yang dalam Islam ini. Sebab itu Allah Ta'ala cukup murka kepada orang Islam yang tidak mempedulikan agama. Apa orang kafir senang, orang bukan Islam lah, tak ada bukan kafir, marah hari lah. Orang bukan Islam, orang kafir senang cerita, mereka hanya kerana kafir saja. Tapi orang Islam ni kadang-kadang nampak dia serupa dengan kita. Ni hak terkini kita tengok di dunia hari ni kan, UAE nya dengan Arab Saudi, nampak je semacam dengan kita. Itulah sebab Allah cukup marah orang munafik ini. Dia duduk di belah kita, tapi dalam masa yang sama dia menentang kita. Sebab tu az-zalim ini banyak Allah sebut dalam Al-Quran berbanding dengan kafir. Okey, baik. Apa jawapan Allah buat permintaan kali kelima oleh mereka ini? Mereka minta ini, apa jawab Allah? Allah Ta'ala berfirman, qala ghasau fiha wa la tukallimun. Allah kata apa? Diamlah kamu dengan kehinaan. Duduklah kamu, tak ada pulang-pulang naik balik ke dunia. Duduklah kamu dalam kehinaan di dalam neraka ini, dan janganlah kamu berkata-kata, yakni memohon sesuatu pun kepadaku. Allah Ta'ala kata, tak payah minta, aku tak akan makbulkan. Baik itu tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadisnya, ada golongan yang Allah wala yuzakkihim wala yukallimuhum, Allah tak bersihkan dia, Allah tak bercakap dengan dia. Maknanya golongan ini Allah cukup marah, sehingga Allah tak bercakap dengan dia, pandang pun tak. Allah tak bersihkan, maknanya Allah tak berhujah atas dia. Sehingganya, kenapa golongan ini adalah golongan yang menjadi pelampau di atas agama. Mereka merosakkan agama, menunggang agama, menyebabkan orang lain pandang baik ataupun pandang jahat dengan sifat keagamaan mereka itu, penunggang agama. Orang ini adalah orang yang Nabi kata Allah tak pandang. Kita dengar dia bercakap, wah, terpegun kita, padahal hati dia mempunyai niat yang tak baik. Jadi ini adalah penunggang-penunggang agama yang Allah Ta'ala cukup marah, sehingga Allah tak pandang mereka.
Kata ulama, masuk tak pandang maknanya dia tak akan masuk ke dalam neraka. Tak akan masuk ke dalam syurga, duduk dalam neraka. Kata setengah ulama, maksud tak pandang ialah dia duk berkali-kali jumpa Allah merayu. Allah, aku ni orang baik dulu atas dunia, aku ni buat sekian-sekian, aku banyak melakukan kebaikan, tapi Allah buat tak dengar je permintaan dia. Dia ini pandangan sebagian ulama lah berkaitan hadis tersebut. Dia kata Allah buat tak tahu je, kan? Sebab kita kan kadang-kadang di atas dunia kita pergi jual kat tepi-tepi orang yang besar-besar, kok kenal kita. Orang besar-besar buat tak nampak je kita, kan. Padahal kita banyak tolong dia. Kita macam tu lah, orang besar buat tak tahu je. Dalam majlis macam mana-mana kan, kalau kita nak masuk dalam program-program apa, tak boleh masuk. Dia kata apa, aku kenal satu bos, pilah layu kat muka, kat tepi dia buat je. Dia buat tak kenal kita. Padahal kalau kat luar tegur kita minum kopi sekali, tapi majlis itu dia buat tak tahu kita. Perasaan kita macam mana, kan? Mesti kita kata tak guna betul. Aku punya kawan baik dia lebat tak nampak mentang-mentang majlis itu majlis besar. Aku dia pandang, padahal geng sekali tu sama-sama minum kopi tu, kan? Dia boleh buat tak nampak. Apa perasaan kita, tuan-tuan? Padahal kita kalau dia nampak kita, kono-kono dia panggil, mai, masuk. Kita pun rasa gah. Orang lain tak boleh masuk, kita boleh masuk. Padahal kita bukan somebody, kita biasa je, tapi oleh kerana kenal dengan dia, kita pun rasa gah. Orang lain masuk pintu tu, kita masuk pintu VIP. Kita bayangkan kalau orang hak rapat dengan kita, tiba-tiba kita pergi layu muka kat dia buat tak tahu, buat tak kenalnya. Gitulah Allah dan para ulama sifatkan, kita pergi layu depan Allah, tunjuk muka depan Allah, Allah buat tak nampak. Wala yuzakkihim wala yukallimuhum fil yaumil qiyamah. Allah tak pandang langsung. Allah Ta'ala punya marah kepada golongan-golongan penunggang-penunggang agama ini. Baik, saat itu para penghuni neraka terdiam kebingungan, terkejut mendengar segahan yang diumpamakan seperti bunyi dengungan dari tong yang kosong. Jawapan yang terakhir itu membuatkan mereka tetap berada di dalam neraka Allah. Kan? Maknanya, ceritanya tuan-tuan, neraka ini bukan tempat untuk try and error. Sebab itu saya kata tadi, saya kata dulu, kita boleh mengucap 2 kalimah syahadah, pegang syahadah tu kuat-kuat, sembahyang tak mau, puasa tak mau, apa pun tak mau, tapi syahadah kita jaga, akidah kita jaga, maka kita berdosa besar. Bila berdosa besar tapi kita masih kategori orang Islam, mayang tak buat, apa pun tak buat, tapi akidah kita jaga, Allah Ta'ala tetap Tuhan. Cuma dia tak mau sembah saja, bukan tak mau sembah kerana dia engkar, tapi kerana dia malas, maka dia berdosa besar. Bila dosa besar, dia akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Selepas itu baru dia keluar pergi ke syurga di atas akidah dia tadi itu. Dia keluar ke syurga hanya kerana akidah dia sahaja, hak lain semua dosa. Jadi kita ni tak mau macam tu. Kita kalau boleh nak daripada kubur bangkit mahsyar terus ke syurga, tak mau masuk dalam neraka, tak mau celup walaupun barang sesaat di dalam neraka. Untuk itu ke atas dunia kita berusaha untuk mengelakkan daripada api neraka. Padahal kalau kita nak cerita, mengucap 2 kalimah syahadah itu sudah boleh melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Kan? Syahadah itu sudah melayakkan kita masuk syurga. Tapi tak mau, kerana kita nak buat juga sembahyang, puasa dan segala perkara-perkara sunat apa semua, supaya kita terus ke syurga, kerana tak mau merasa neraka walaupun barang seketika, barang sedetik, kerana dia bukanlah tempat yang saya kata selalu try and error, boleh masuk dan boleh keluar bila-bila masa. Kerana pada waktu itu kalau kata 500 tahun dalam neraka, 500 tahun dah, dia hukuman dia tidak akan dikurangkan. Oleh kerana penghuni neraka ni berkelakuan baik, maka Allah kurangkan. Dia bukan sistem penjara dunia, ada baju warna ni untuk sekian-sekian, baju ini berlakuan baik macam ni, kan? Tak, dia kalau 500 tetap 500, duduklah di situ selama 500, cukup tempoh baru keluar. So maknanya dia tidaklah boleh lembaga pengampunan ke, setiap kali hari jadi sultan ada pengampunan, tak ada. Dia permintaan yang 5 yang kita baca ni menunjukkan tak ada peluang para penghuni neraka untuk mendapat pengurangan di dalam neraka. Itu maksud dia.
5 permintaan tadi ni yang kita baca ni nak ceritakan bahawa tak usah duk minta lah. Kalau kata dunia ni kadang-kadang hari jadi sultan, hari itu hari ini ada pengampunan, ada ini kan, cukup tempohnya nampak berkelakuan baik, dikurangkan lagi hukuman, macam-macam lah atas dunia. Itu dunia. Allah Ta'ala tak, dia tetap jalankan tanggungjawab. Kita kena jalankan tanggungjawab hukuman kita itu sampailah cukup tempohnya. So kita buat amal ibadat atas dunia ni pulun, bersengkam mata buat segala kebaikan ni, walaupun kadang-kadang hati kita tak puas hati, walaupun kadang-kadang terasa ditindak, kadang-kadang terasa dipedli, diuji macam-macam, tapi kita tetap sabar dan tabah kerana niat kita tak mau masuk ke dalam neraka walaupun barang sesaat. Kerana tempatnya bukanlah tempat yang menarik untuk dikunjungi, kan? Bukanlah tempat yang menarik untuk kita masuk, kita nak bersantai-santai di sana. Atas dunia pun tuan-tuan ada 5 tempat larangan manusia tak boleh pergi atas dunia, kan? Saya tengok dalam ensiklopedia tu dia kata 5 tempat yang manusia tak duduk. Di Bolivia satu tempat ada kawasan tu dia keluarkan gas beracun. Di Peru ada satu tempat, tumbuh-tumbuhan pun tak boleh sebab dia kawasan itu tak apa sesuai. Dia ada di bawah tu ada gas, macam gas beracun macam mana tu, kan? Itu atas dunia pun ada tempat yang kita tak boleh kunjungi. Maka di negeri akhirat neraka ialah bukan tempat yang sesuai untuk kita kunjungi. Baik, tidak cukup dengan merintih dan merayu-rayu kepada Allah, para penghuni neraka juga menangis, kan? Menangis buat macam-macam. Masa ni tuan-tuan ada kabel, ingat mesti kita pakai kabel ni, kan? Saya teringat kisah, contoh saya cerita lah kan, yang mana seorang pemuda Arab kena hukum mancung tu, kan? Dia ni daripada keturunan, nama dia Sulaiman Az-Zikr, kan? Dia ni keturunan Az-Zikr, yang mana sebahagian besar negara Arab itu pemimpin-pemimpin semua daripada kaum dia. Jadi anak dia bunuh sepupu dia. Saya cerita dah dalam kuliah ni, dia bunuh sepupu dia, dia tembak, dia tikam, dia juga tembak. Jadi Mahkamah Arab Saudi menjatuh hukuman gantung, pancung di masjid di Jeddah tu lah, yang terpilot yang kita pergi umrah tu, kan? Hukuman pancung selepas hari Jumaat. Jadi keluarga je ni mintalah pengampunan daripada keluarga, sebab kaedah Arab Saudi hakim hanya menjatuhkan hukuman, tetapi yang membatalkan hukuman hanya ahli keluarga sahaja. Itu hudud punya kaedah. Jadi ahli keluarga ni dia berhak membatalkan hukuman, hakim hanya jatuh saja berdasarkan bukti-bukti. So dia pun merayulah kepada abang dia, sebab yang dia bunuh sepupu dia kat abang dia tu, dia bagi segala, sanggup londeh baju, londeh serban, londeh apa-apa, baring atas pasir, nak merendahkan diri, kehinaan mereka, kerana merasa nak minta keampunan, pelepasan daripada hukum anak dia tadi, bawa dengan harta yang berlambak-lambak. Tapi keluarga tu tetap dengan pendirian mereka, darah dibayar dengan darah. Nak cerita betapa punya harta punya banyak, kedudukan yang tinggi, merendah diri sampai peringkat berguling-guling di hadapan bapa dia pun tetap tidak memberi apa-apa kesan. Akhirnya hukuman dijalankan juga. Maknanya di hadapan Allah nanti tuan-tuan, kita buatlah macam mana pun untuk mendapatkan pengampunan di dalam akhirat lah. Di dunia boleh, maka penghuni neraka tetap tidak mendapat sebarang keampunan. Bagilah harta banyak mana pun, dia tak peduli dah. Sebab itu tuan-tuan, di atas dunia ni tak apa, kita ada kabel banyak, segalanya jadi kabel. Kadang-kadang anak kita kerja orang besar, kita boleh gunakan kabel dia. Tapi di negeri akhirat hanya 2 kabel saja, Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala satu, Rasulullah satu. Sebab itu kita berusahalah untuk mendapat kabel yang besar, iaitu Allah Ta'ala, Rasulullah. Kerana Rasulullah lah yang akan memberi syafaat kepada kita. Mintalah syafaat daripada Rasulullah dengan cara kita menghidupkan sunnah dia. Esok kita pergi jumpa Rasulullah, dia tengok kita, dia kenal. Di antaranya Nabi sebut ghurran muajjalin, Nabi sebut dalam hadisnya, iaitu kesan bercahaya min asaril wudu, daripada kesan-kesan wudu. Itu satu. Yang lagi min asaris sujud, fi wujuhihim min asaris sujud, daripada kesan-kesan sujud. Itu di antara tanda-tanda kita ini umat Rasulullah, dan Rasulullah mengakui kita umat dia. Hal lain
dihambat oleh malaikat. Pergi jumpa Rasulullah, Rasulullah tak kenal, balik. Hak kenal, dapatlah pertolongan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So atas dunia ini gunalah peluang untuk kita meraih syafaat Rasulullah dengan cara yang pertama perbanyakkan selawat, yang kedua menghidupkan sunnah-sunnahnya. Banyaklah sunnah-sunnah Rasulullah. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jika menghadapi musibah di atas dunia ini pun sudah tidak keruan menangis, kan? Kata pengarang kita, jika menghadapi musibah di atas dunia ini pun sudah tidak keruan menangis, cuba bayangkan bagaimana hal keadaan para penghuni neraka. Tangisan mereka yang tidak berhenti-henti, memohon kepada Allah supaya dikeluarkan daripada api neraka. Macam mana tuan-tuan agak-agak? Sebab itu bab neraka ini jangan duk main-main. Jangan duk bab lawak main. Tak apa pun neraka lah. Oi, jangan kan. Dia bukan benda-benda yang boleh kita buat main-main. Sebab itu agama ni janganlah dibuat lawak kan. Jangan dibuat lawak kerana bimbang, takut merosakkan akidah, boleh mencampakkan kita ke dalam neraka. Diriwayatkan daripada Ibnu Majah dan Ibnu Al-Mubarak, Anas Ibnu Malik pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ibku fa in lam tabku fatabakau fa inna ahli nar yabkuna hatta tasila dumu'uhum fi wujuhihim ka'annaha jadawilu hatta tanqati'ad dumu' fatasila ad-dima' fataqaraha al-uyun falau anna syufana ujriyat fihi lajarat. Ini pasal menangis ni. Baik, Rasulullah kata apa? Wahai manusia, menangislah. Di atas dunia ini menangislah. Jika kalian tidak mampu menangis, maka berpura-puralah menangis, kerana sesungguhnya air mata penghuni neraka seolah-olah seperti sebuah anak sungai setelah air matanya habis. Maka mengalirlah darah dari mata sehingga mampu belayar sebuah perahu. Maknanya betul lah orang tua katakan, keluar air mata darah sekalipun. Rupanya berdasarkan hadis ni. Kan orang tua kita kata, minta lah macam mana, kalau mata darah sekalipun aku tak bagi. Menangislah sampai keluar mata darah. Ni ahli neraka, dia teriak, dia menangis sampai habis air mata, keluar darah untuk mohon pada Allah. Sebab tu atas dunia kita banyak menangis. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, iaitu orang yang bangun malam menangis kerana Allah Ta'ala. Kan? Dalam hadis 7 golongan yang mendapat naungan Allah itu pun disebutkan bahawa antara orang yang mendapat naungan di negeri akhirat ialah warajulun khalat, kan? Lelaki yang bersendirian. Bersendirian maknanya kemudian dia ingat Allah, wa zakarallah, kemudian dia ingat Allah, fa badda ainai, maka menangislah, mengalirlah air mata dia. Dia duduk seorang-seorang, dia teringat ke Allah, dia muhasabah diri, dia rasa diri dia sebuah kekurangan, dia ingat dosa dia. Dia duduk seorang ni, bukan depan orang. Orang tak tahu, tengah malam dia bangun kan, lepas tu dia menangis. Maka itu adalah manusia ataupun golongan yang akan mendapat naungan di negeri naungan akhirat kelak. Maksudnya orang dapat payung ataupun naungan daripada naungan, kerana di negeri akhirat kita tak ada naungan. Ada 7 golongan, di antaranya itulah lelaki yang duduk bersendirian. Khalat ini dia berkhaluah lah, dia duduk sendirian, kemudian dia teringat ke Allah sehingga mengalir air mata dia. Dia teringat dosa dia teringat akan nikmat-nikmat yang Allah beri pada dia. Dia rasa, ya Allah, besarnya nikmat yang kau beri pada aku, sehingga ke umur aku sekarang ini aku masih lagi mampu beribadah. Ya Allah, besarnya nikmat kau beri pada aku sehingga aku ni tergolong termasuk di kalangan orang-orang yang rajin bersembahyang, masuk masjid, dengar kuliah. Kalau engkau tarik perasaan aku suka kepada masjid, aku suka kepada kuliah, ya Allah, celakalah aku, ya Allah. Seorang-seorang dia dalam rumah, seorang-seorang dia tengah malam, sehingga dia mengalir air mata. Sebab kita ni payah nak menangis. Tak mahu orang lelaki, lagilah dia tak teriak, kan?
Orang perempuan tak apa, seronok pun teriak, sedih pun teriak. Kan? Orang lelaki payah. Kita duk bertawaf depan Mekah tu, bertawaf depan Kaabah tu, kita tengok apa ramai je yang betul-betul menghayati tawaf. Tuan-tuan sekali tawaf perhati tengok pada orang kan, tawaf sunat lah. Apa perhati tengok? Dalam ribuan yang duk pusing tawaf tu, berapa ramai yang menghayati tawaf tu? Selebihnya duk menghayati telefon. Kita boleh tengok sendirilah, tuan-tuan boleh tengok. Duk tembang di telefon, duk dukung anak, duk sembang dengan bini, sambil-sambil bertawaf. Tak ramai yang betul-betul menghayati tawaf sehingga dia mengalir air mata dia, sehingga dia menangis. Sama ada kebesaran Allah ke, rasa kekerdilan diri ke, terpulanglah dia punya perasaan tu. Kadang-kadang kita rasa kebesaran Allah, sehingga kita yang hina, kita yang banyak dosa pun Allah jemput datang ke tanah suci. Kadang-kadang kita rasa kekerdilan kita, Allah pilih untuk berada di dalam tempat yang terbaik. Jadi perasaan-perasaan itu tuan-tuan, kalau hadir pada diri kita, insya-Allah kita akan menangis. Bila menangis atas dunia, kita takkan lagi menangis di negeri akhirat. Karena tak menangis atas dunia, dia akan menangis di negeri akhirat, sehingga habis air mata, tinggal darah, sehingga darah keluar daripada mata dia, sehingga mampu melayarkan sebuah perahu. Nak kata darah punya banyak yang keluar sehingga jadi sungai, seolah-olah sebuah perahu boleh berlayar di atasnya. So ambillah kesempatan di atas dunia ini, menangislah. Sehingga Nabi kata, jika kalian tidak mampu menangis, maka berpura-puralah menangis. Kan? Waktu kita sembahyang, cuba kita hayati bacaan. Walaupun bacaan tu bacaan biasa, qul ya ayyuhal kafirun ke, qul huwallahu ahad ke, idza jaa ke, kan? Kita hayati, insya-Allah kita akan menangis. Kalau tak menangis pun buat kata Nabi, pura-pura menangis. Makna kita hadirkan supaya perasaan menangis itu datang kat kita. Hadir. Kan? Tapi janganlah menangis sampai tersak-sak, sampai teriak orang sebelah pula kan. Macam orang cerita yang sembahyang di negeri Arab, kan, pakak teriak, pakak kanan teriak, kiri teriak, aku tadi aku teriak lah, menangis kan. Padahal dia tak tahu apa pun, dia menangis juga. Rupanya yang teriak tu bukan orang Arab, orang Bangladesh dia. orang Bangladesh yang teriak, tak apalah teriak jugalah dia. Tapi di sini dia kata, kalau tak boleh menangis, pura-puralah menangis. Senang aja di antara kaedah dia. Kita perbanyakkan kenang dosa kita, kita perbanyakkan kenang nikmat kita, kita perbanyakkan memahami erti-erti ayat Al-Quran. Macam ayat Al-Quran, banyaklah ayat Al-Quran berkaitan dengan neraka, ayat berkaitan dengan peluang-peluang kita untuk masuk ke dalam syurga, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan amal ibadat. Jadi dia akan mendatangkan satu perasaan. Hadis-hadis Nabi berkaitan dengan ujian, hadis-hadis Nabi berkaitan dengan tata cara kehidupan kita atas dunia. Kalau kita banyak membaca, kita akan jumpa. Kan? Kita tengok macam contoh walan tarda ankal yahuda, kan? Tidak akan redha orang Yahudi dengan orang Nasrani, sehingga kita ikut perangai mereka, kan, yang ayat Quran tu kan. Allah buktikan dengan kejadian pada hari ini. Lepas tu Allah cerita berkaitan dengan orang munafik. Hari orang munafik nampak muncul, timbul di hadapan mata kita sendiri. Secara tak langsung dia menghadirkan kesedaran, nasib baik aku tak termasuk dalam golongan munafik itu. Dia akan hadir perasaan seronok kerana kita terpilih oleh Allah untuk menjadi sebahagian yang benar-benar berada di atas jalan landasan yang benar. Baik. Bersedih kerana dimasukkan ke dalam neraka Allah adalah kemuncak segala kesedihan. Dah masuk neraka, kemuncak segala kesedihan. Sebab apa? Akhir hidup kita ni tuan-tuan, pengakhiran hidup kita bukan dalam kubur, bukan di alam barzakh, tapi pengakhiran hidup kita ialah syurga ataupun neraka. Sebab itu kita baca doa, kan. Tuan-tuan perasan tak? Ada imam kadang-kadang baca doa, Allahumma khtim lana bis sa'adah wala takhtim alaina bis saqawah. Kan? Yang kita dah dengar, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Itu selalu kita dengar. Tapi kadang-kadang ada imam baca Allahumma khtim lana bis sa'adah, ya Allah engkau tutuplah hidup aku, akhirkan hidup aku dengan kebahagiaan. Maknanya dengan syurga lah. Itulah akhir kita, itulah pengakhir perjalanan kehidupan kita. Hari ini kita musafir, cuma kita sekarang singgah di dunia. Sebelum tu kita singgah di alam rahim mak kita.
Kemudian kita berada di fasa yang kedua, iaitu fasa dunia, masih lagi bermusafir. Kemudian masuk dalam kubur, masih lagi bermusafir. Kemudian masuk alam akhirat, masih lagi bermusafir. Maka disitulah akan mendatangkan penghujung kepada pemusafiran kita. Sa'adah as-saqawah, kebahagiaan iaitu di dalam syurga, ataupun saqawah, kebinasaan ataupun kecelakaan, iaitu di dalam api neraka. Itulah hujung kita. Duduk di sana, duduklah selama-lamanya. Tak pi mana dah. Nak minta balik Bukit Jana, dia tak bagi dah. Tuhan tak bagi dah. Kan? Tuhan balikkan saya ke Bukit Jana, pasal apa? Teringat ke masjid lah. Tak lah. Karena kita berada di sana, kita lupa dah segala-gala yang berlaku di atas dunia. Seronoknya kita berada di dalam syurga. Ada anak murid tanya, boleh naik kapal terbang tak Ustaz dalam syurga? Boleh naik kapal terbang tak? Boleh makan KFC lah. KFC je dia ingat kan, budak-budak. Saya kata wallahu ta'ala alam. Tapi segala nikmat itu menyebabkan kita terlupa segala-galanya. Yang mana nikmat atas dunia tadi kita rasa hebat dah, atas di dalam syurga lagilah hebat Allah Ta'ala sediakan. Baik, tidak ada lagi kesedihan yang lebih hebat daripada itu. Masuk neraka ni kesedihan kemuncak lah. Atas dunia ni kita sedih-sedih macam mana pun, selesai lah, gelak balik kan. Atas dunia sedih lah kan. Bini kita mati, nak berapa hari sedih kan, teriak bagai nak rak. Laki mati pun sama lah juga kan, tak ada lah sedih bertahun-tahun. Paling kuat 5-6 minggu, lepas tu dia kembali balik kepada biasa. Puji-puji yang hidup perlu diteruskan. Bunyi orang nak pujuk kan, hidup perlu diteruskan, yang mati itu biarlah mati. Kan, tak apa, kami ada, kami jaga. Kan, maka ada pujuk. Jadi hilanglah kesedihan kita. Habis kembali balik pada asal. Hak janda tu pula tengah tunggu je, habis dah siap. Kan, hak tok laki pun sama juga. Tak ada apa, habis kesedihan itu berakhir. Tapi neraka mana ada pengakhiran. Selagi duduk dalam neraka, selagi itulah dia sedih. Okey, baik. Saya baca sampai ikan pergan ni ya. Tidak ada lagi kesedihan yang lebih hebat daripada itu. Manakan tidak, sehingga air mata penghuni neraka bak anak sungai. Teriak punya lama sampai dah macam anak sungai. Bukan saja air mata, malah darah pun juga keluar dari mata. Teriak nak keluar daripada neraka itu, sampai habis air mata, keluar darah pula. Kita tidak pernah tengok orang menangis keluar air mata darah. Tak pernah dalam sejarah kita keluar menangis, orang menangis sampai keluar air mata darah. Paling-paling kuat dia akan menangis lah sehingga kering air mata dia, tak keluar darah. Kan? Cerita Piramli lain, teriak sampai buta. Kan? Kasim selamat. Dia bukan Kasim selamat, Kasim yang tak selamat, duk celik-celik jadi buta. Kan? Dia Kasim selamat, teriak sampai buta. Tak tahulah. Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia buta juga di akhir dia. Di akhir riwayat ujung-ujung dia buta. Tapi dia buta bukan kerana teriak. Dia buta, kata riwayat kata dia banyak ambil air sembahyang, dia masukkan air sembahyang tu dalam mata dia, sehingga akhirnya dia buta. Kenapa? Dia ni menganggap mata batin ni sebagai anggota zahir, dan dia ni di antara orang yang paling syadid, paling nak ikut dengan sunnah Rasulullah. Dia terlampau, kita macam kita terlampau nak ikut sangat lah, sehingga dia tiru semua yang Rasulullah buat itu. Jadi dia menganggap dalam ni dia masukkan air mata dalam, dia masukkan air dalam tu sehingga dia buta. Tapi bukan dia teriak kan. Piramli je yang teriak menangis sampai buta. Baik. Tapi kita pernah mendengar kiasan orang menyebut menangis air mata darah sekalipun sudah tidak berguna lagi. Kan, menangis air mata darah sekalipun sudah tidak berguna lagi. Benarlah di neraka lah tempatnya. Rupanya orang tua-tua dulu cakap kan, teriak sampai keluar mata darah pun. Rupanya berlaku hadis ni berkaitan dengan teriak sehingga keluar air mata darah. Kan? Maknanya benda ini mustahil. Di atas dunia ini mustahil nak keluar air mata darah. Tapi di negeri akhirat insya-Allah
Hadis ini mengatakan bahawa dia akan keluar air mata darah. Macam atas dunia ni langit warna biru. Piramli sebut apa dalam filem apa Sumpah Orang Minyak tu? Ke langit hijau sekalipun engkau pergi, pengkhianat tetap ada, kan? Yang kasih apa ni apa yang jual jual kain batik tu dia sebutkan ambil kat Piramli, kan? Maknanya mustahil air mata apa langit warna hijau, langit warna biru. Tapi dia kata walaupun langit yang biru bertukar warna hijau sekalipun, pengkhianat di atas dunia ini tetap ada. Nak cerita pengkhianat ni duduk mana, tam mana pun tetap ada. Hatta dalam kelompok Muslim yang begitu ramai pun di Madinah tetap ada pengkhianat, iaitu geng-geng munafik. Apatah lagi kita hidup pada zaman yang moden ini, ramai pengkhianat walaupun dia bertopengkan ataupun menggunakan imej agama sekalipun. Baik, bukan sebarang air mata darah. InsyaAllah kita tengok pada perjumpaan kita akan datang. Bukan sebarang air mata darah kerana banyaknya tidak tersukat. Okay, insyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan kita akan datang insyaAllah pada minggu depan lah. Wallahu ta'ala alam. Itulah dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang cakna dengan apa yang berlaku dan mengambil bahagian untuk mendoakan kebaikan untuk agama kita dan juga manusia sejagatnya, insyaAllah. Jadi mudah-mudahanlah Allah berkati kita di dunia dan di akhirat. Minta maaf sebarang kekurangan dan kesilapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين خصوصا من ولاية الغزة، وانصر من نصر الدين واخذل من حزل الدين من اليهود والنصارى من الإسرائيل والأمريكا وولاهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمستضعفين من الرجال والنساء وأرسل عليهم هجارة من سجيل. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين من اليهود والنصارى من النفاق والظالمين والمنافقين والكافرين. دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu